Dia kata, sekali sudahlah, kalau aku dah kata dah berbolah, ajarnya kata dia. Lepas pada tu dia kecek pula tu, tak apalah, mana kalau nak ajar pula pun, maknanya bila sudah ajar, orang yang dekat nak mati tu dia kata dah bok. Dan ajar pula bukan Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah saja. Bukan asyhadu an la ilaha illallah, dah. La ilaha illallah saja. Hak tu ajar. Apa? Sebab tempat tu tempat tauhid tu. Betul-betul tauhid. Kalau Muhammad Rasul, Nabi tak ajar. Kalau dia tak ajar, dia cuba kita perhati. Nampak selalu hikmah dia tu. Takut-takut kita syirik. Syirik ni tak boleh, dengan Nabi pun tak boleh. Takut peringkat tu mana kita letak Allah dengan Muhammad ni sama. Islam tidak begitu. Situ nak tauhid, tak ada siapa dia boleh tolong. Nabi pun tak boleh. Allah SWT saja. Dah kerja cabut nyawa orang, kau gapo, kau lagu mana kau, Allah kerjaan dia, bukan Nabi, bukan. Itu bukan tugas dia. Dan di situlah di akhir sekalinya kita ni nak menyatakan kita ni ahli tauhid. Tauhid ni la ilaha illallah. Sebab tu dia tekan hak tu. Dalam hadis Nabi SAW yang lain disebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang ucapan terakhir dia la ilaha illallah, masuk syurga dia. Anak tu dia sebut la ilaha illallah saja. Dia tak kata Muhammad Rasulullah dalam hadis tu pun. Maknanya gitu haknya yang dikehendaki. Cuba kita perhatikan hak tu. Dan ada satu kisah Abu Zur'ah, seorang alim besar, ulama hadis besar ni, Abu Zur'ah. Dia yang meriwayatkan hadis tu juga. Dia nak mati, orang pun ajar dia mengucap la ilaha illallah. Dia bukan mengucap, dia sebut sanak. Dia terima hadis ni daripada orang ni. Nah, akhir sekali siapalah situ, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, tak ada sebut dakhalal jannah, dia mati. Tu Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang alim hadis besar. Itu ceritanya dekat dia nak mati. Dia sebut hadis tu. Dia royak lah, orang ni royak pada saya, orang ni royak ke dia, sampai ke Nabi royak. Dia pun baca lah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, apa tu kata dakhalal jannah tu kan. Dan muka dalam hadis royak dah kira-kiranya gitulah. Dia tak ada sebut. Tu peristiwa berlaku. Seorang perawi hadis ini, iaitu Abu Zur'ah, dia meriwayatkan hadis itu di akhir hayat dia. Dan memang kesudahan ataupun penghujung kalam dia tu la ilaha illallah. Dan itu penting. Waktu orang panggil talqin, kalau ajar tu waktu memang ada Nabi SAW suruh ajar. Dalam hadis pun ada. Hak talqin, hak selepas mati tu, hak tu masih khilaf lagi. Dan hak lebih kuatnya tidak ada, tak perlu. Sebab ni, kalau dia sudah beriman, ajar tak ajar pun dia akan boleh jawab. Kalau dia tidak beriman, dia tidak molek, dia ada masalah, dia tidak akan boleh jawab, ajar pun. Kalau kita kata dengan kita ajar tu, maka dia sabit kita ajar tu, maka dia boleh jawab. Tak kira dia lagu mana-mana. Sedap benar lagu tu. Sedap benar lagu tu. Tidak. Lepas tu hadis-hadis yang menunjukkan ada gapo semua ni kan, hadis-hadis tu dia paling tinggi dhaif. Hak kebanyakannya maudhu. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan ada pula malaikat ni, Munkar Nakir ni, pergi nak tanya orang tu. Dalam hadis tu sebut. Nak tanya orang tu, tiba-tiba orang duduk ajar dia. Dia berkata, tak boleh ni, mari kita pergi. Orang ni sudah ajar dah ni. Mana malaikat Munkar Nakir pergi. Dia salah satu, kita nak kenal hadis ni, hadis maudhu', hadis palsu, ia menampakkan bodoh malaikat-malaikat ni. Tak cerdik, menghina malaikat. Adakah semata-mata tak ambil kira dia orang ni orang lagu mana? Dia pergi tu semata-mata kerana orang duduk ajar dia. Semua tak kira orang lagu mana, rasa ajar dia akan boleh jawab ke? Malaikat tu akan jadi gitu ke? Tidak gitu. Malaikat ni dia tahu molek kerja dia tu. Kalaulah orang ni dia orang tidak molek, dia akan tanya juga, tersudut soal, tak apa tersudut ajar lah lagu mana pun.
dia akan tanya juga. Tidak kata ni jadi tak tanya dengan sebab tu. Kita tak boleh pakai hak tu. Lepas tu kita kena tengok hak ada meriwayatkan hadis tu Abu Umamah, seorang sahabat. Hadis tu pula lagu tu. Hak yang diriwayatkan tu pun lagu tu. Tak tahulah Abu Umamah tu riwayat sebenar atau tidak. Sebenarnya dia riwayat, takut tak ada kita katanya kalau hadis tu hadis tidak sahih, maudhu', maknanya dak lah. Kita kata dak lah. Kalau kita andaikan dia ada lah kata, dan dia suruh orang buat lagu tu, dia seorang, hak lain-lain lagi seramai-ramai sahabat ada ke buat lagu tu, kita kena pakai hak ramai. Dan dari segi makna dia, cuba tengok hadis-hadis yang sahih, dia jadi dengan sendiri benda ni, tidak perlu ajar. Kalau ajar pun tak jadi apa. Tak jadi apa. Kalau orang tu tak molek, orang tu munafik, orang tu kafir, tak jadi apa. Ajar pun sia-sia saja. Sebab tu ulama-ulama kata tak boleh. Dia kata, sebab apa? Sebab tak ada guna. Kalau dia memang mukmin, dia memang dia boleh jawab. Kalau dia tu kafir ataupun munafik, dia tak boleh jawab. Ajar pun. Jadi ajar ke dia? Tak ada maksud dah lah. Dari pada situlah kita tengok hak talqin itu pun tidak kuat. Walau bagaimanapun dia ada khilaf lagi, ada khilaf lagi. Jadi kalau orang nak buat, ikut dia lah. Tapi kalau saya lah orang tanya, tak sih. Pasal apa? Tidak sahih. Sahabat-sahabat orang ramai-ramai, beribu-ribu mati, ada ke buat? Kalau ada seorang apa? Abu Umamah tu pun riwayat. Dia seperti riwayat saat ni lah. Malaikat tu nampak lagu tu. Dia bukan sifat hadis sahih, tidak lagu tu. Ini bentuk hadis yang maudhu'. Lepas tu hak lain-lain tak ada. Kita janganlah mengharapkan orang duduk ajar kita, tak sah. Kita sendiri buat. Jangan duduk bergantung dengan orang. Kalau kita mengambil kira pendapat orang kata siapa pun pala orang kira, siapa pun tak pasti lagi. Semua yakin mesti siapa? Tak juga. Kalau kita duduk gantung dengan orang, nanti kita upah orang lah, ngaji Quran kau gapo kau, kita mati. Jangan. Tak sah. Buat ngaji upah tak pasti. Tak pasti. Dalam keadaan tak pasti berlaku tu. Orang kata siapa pun, dia kata tidak pasti. Kalau Imam Syafi'i jelas dia kata tak siapa pahala. Masing-masing buatlah. Tak siapa pahala. Orang yang kata siapa tu pun dia kata tidak pasti juga. Cuma mudah-mudahan, harap-harap ni pun dia kena ada asas dulu. Kalau tak ada asas, kalau dia tu amalan dia sepanjang hayatnya mana tak molek, adakah kita dapat menampung asas dia tu? Tak ada. Tanah dia tu memang tidak boleh menerima untuk tanaman, untuk benih gapo. Terus untuk tabur sia-sia. Gitu. Ulama kata boleh tu pun orang yang sudah ada asas dia. Asas dia molek. Adalah harapan. Kalau kita tabur pun itu hak terima. Kalau hak tak terima, taklah. Dengan sebab itu tak boleh terus harap kat orang. Kita kena buat sendiri. Gapo kita nak buat sendiri. Jangan harap kat orang nak buat kebajikan. Belum tentu lagi. Kalau kita tinggal pitih misalnya, kita kata harta anak, belum tentu lagi kita kena buat joli. Kena buat joli saja kita. Kalau nyabit dengan kita ajar tak molek dia joli tu, boleh pak kita tu. Boleh pak kita. Baiklah kita buat sendiri. Tapi kalau anak gapo ni buat kebajikan, memang siapa hak tu, tak niat pun siapa hak tu. Tak niat pun siapa. Hak tu lain cerita. Ni kalau orang lain suku sakak ni. Jadi hak senang je kita tengok. Tak ada semua tu. Ajar-ajar ni tak ada. Tak perlu. Tapi kita tidak nak berkerah lah. Memang ada juga ulama kata talqin ni selepas mati ni pun ada juga boleh. Tapi kalau nak kata dia yakin kau dengan mengajar tu makna mesti dia akan selamat, dia boleh jawab? Tak juga. Tak ada ulama kata lagu tu, tak juga. Hak lebih kemahnya tak sah lah. Tak sah. Sebab hadis tu tak kemah. Gitulah. Dan ujian dalam kubur ni banyak. Salah satunya hak ni lah. Dalam hadis-hadis disebutkan
Ada orang yang luah kubur dia sejauh mata memandang. Ada orang yang kubur dia sempit, kubur dia himpit dia, sampai bersilang. Ni tulai rusuk ni. Itu sahih. Itu sahih. Itu azab lah tu. Azab lah tu. Ada orang yang ular mari, ular besar mari. Botak ular. Disebut dalam hadis. Dan patuk dia. Digambarkan kalau ular tu pada setitik je, bisa dia jatuh dan hancur dunia. Alam tu kita tak faham lagu mana. Kita tak faham. Tapi makna seksaan dalam kubur ni macam-macam. Hak nikmat pun ada juga. Hak nikmat. Hak nikmatnya mana semaya kita tu dia mari jadi seperti anis kita. Teman yang mesra dengan kita. Kita tanya, "Mu siapa?" "Aku semayang kamu," kata dia. Semayang kamu. Jadi kita pun jadi suka duduk situ. "Mu siapa?" "Aku puasa kamu." "Mu siapa?" "Aku sedekah kamu." Dia ada dalam kubur tu. Lama tu. Tak tahu selama mana. Lagi tak kiamat. Lagi tidak naik pada mahsyar dengar. Duduk situ. Duduk situ. Hak mana-mana mati dah. Berapa ribu tahun dah. Lagu tu duduk alam tu. Dan benda ni nisbi berlaku. Kita tak boleh kata hak lama tu maka mesti dia berasa lama. Dan dia susah tu lama. Tak juga. Orang hak dekat kiamat, katakanlah dekat kiamat, kalau dia tu teruk, dia akan mengalami lebih teruk daripada hak beribu tahun dah mati. Tak boleh kita kira dengan dunia. Tak boleh. Tak boleh. Sebab hak dekat dengan kiamat pun dia akan seksa lama juga, teruk juga. Dan kalau hak sudah mati beribu-ribu tahun dah dulu pun, kalau dia orang molek, dia dalam nikmat, dia bukan dalam azab. Begitu. Dan hak diseksa tu ruh dia dan tubuhnya sekali. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu lagu mana. Kalau tubuh tu sudah berkecai, sudah hancur, sudah gapo, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Kalau kita nak fikir dengan cara biasalah, cara logik lah, ketika kita mimpi tu kan, tubuh kita duduk atas kaki kita ni, kita pergi autoriti. Nikmat tu nikmat ruh kita ke tubuh kita sekali kan? Kita nampak tubuh kita kan sekali. Tubuh kita adalah gitulah kira-kira. Nak suruh mudah faham. Bukan kata ruh yang tak ada kena mengena dengan tubuh tu. Tak. Supaya kita dalam mimpi kita berasa nikmat, suka, takut kan? Sekali dengan tubuh kita kan? Kalau ruh kita, rupa dia pun kita tak tahu lah ke mana. Cuma ada ulama mengatakan kalau kita nampak macam tubuh kita tu hakikatnya ruh kita adalah. Tapi ke mana-mana pun dengan tubuh sekali kan? Dengan tubuh sekali. Begitulah. Nak mudah faham. Hakikatnya Allah SWT saja yang tahu. Kalau sudah hancur jadi debu, jadi gapo, tak ada kubur pun, tak ada kubur pun, dia tetap mengalami apa yang disebutkan dalam hadis ni juga. Kalau kubur dia dalam perut rimau pun lagu tu. Kubur dia dalam perut ikan pun lagu tu lah juga. Supaya mana-mana zahir tu tidak boleh diambil kira. Kita nak kata dia ni tak molek mati kerana hancur, kena tindih ke lori, tak. Bukan boleh menjadi ukuran. Tak molek kerana masuk di dalam perut ular, tak. Hak ni molek sebab mati atas lembek sekeliling keluarga. Duduk ajar mengucap gapo nak? Tak mesti lagi. Tak boleh menjadi ukuran. Itu alam lain. Itu alam lain. Hak pastinya amalan itulah yang berguna. Iman dan amal seseorang itulah yang berguna untuk dia. Hak tu pasti. Yang tak molek untuk dia pun kepercayaan dan amal itu juga yang menjadi malapetaka, yang menjadi seksa untuk dia. Amal juga, kepercayaan dia juga. Itu hak pasti. Hak lain-lain itu tak pasti berlaku. Tak ada jaminan berlaku. Duk ajar kau, duk gapo kau, tak ada jaminan. Orang pergi ziarah banyak kau jadi ada faedah, tak ada. Tak ada jaminan berlaku. Sebab apa hak mati dalam laut sama dia nak pergi kubur dia, nak kubur mana? Tak tahu kubur mana. Nak ajar lagu mana? Tak ada dah. Hak mati hancur lebu gapo tu. Tak ada semua. Tak ada jaminan berlaku. Jaminan betul-betul iaitu iman dan amal. Kepercayaan dan amalan. Itulah.
Ditanya man rabbuka, ma dinuka, man hadha dan sebagainya. Itu ditanya dalam kubur tu.